Kita kalau boleh di pihak kita adil, keadilan gender. Dia silakan. Setakat bersatu ya. Kita ambil 3 soalan yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, soalan ni untuk Tan Sri Halusani. Jadi tajuk forum ni kita tengok untuk ulama politik untuk dakwah atau parti. Jadi jelaslah kita kalau tengok sini kita kata memang tajuk ni ditujukan kenalah dengan keturunan PAS dan juga ulama muda UMNO. So kalau mufti tu duduknya di mana? Ya, parti PAS atau di UMNO apa? Jadi mungkin soalan di sini ialah macam mana kalau saya tanyakan pula, adakah ulama untuk bangsa? Sebab saya tengok Tan Sri banyak lebih satu Melayu. Sudah. Sabar. Okey. Berapa soalan? Dua je. Ini untuk dua saja pula tu. Satu pun saja. Soalan yang kedua ni untuk ulama muda UMNO, Ustaz Fatun. Dah setuju tak Ustaz kalau saya katakan bahawa masa kini lah satu Malaysia ni suasananya teruk, politiknya teruk, sistem perundangan kita teruk, sosial kita teruk, ekonomi kita teruk. Ustaz setuju atau tidak? Okey, dan sebab ini berkait dengan pandangan Ustaz Ustaz yang menyatakan bahawa seorang minta kita supaya bersabar, supaya bagi masa untuk ulama muda dan UMNO untuk mentadbiyah dan membuat sesuatu untuk mengubah. Okey, ringkasnya kira berapa tahun nak sabar lah. Sebab jadi saya tak tahu di sini. Sebab bukan baru. Tak apa, nanti Ustaz Fatun balik kami beritahu berapa tahun dia akan sabar. Maksudnya sekarang ni bukan baru UMNO dah perintah lebih setengah abad dah. Suasana jadi teruk macam ni dah. Kita nak tunggu sampai bila lagi? Dan kalau kita melihat di sini, saya melihat ini kegagalan Tak tahu kegagalan siapa. Okey, cukup. Dia nanti dah beritahu nak tunggu dah. Okey. Tunggu sampai bila soalan anda? Sampai PRU 13 nanti dia jawab. InsyaAllah. Okey. Ini berkait sebab Ustaz menyebut, saya kasih ini sama ni. Dah kelas. Ini soalan yang ketiga lah. Soalan ketiga. 3 soalan ni. Cukup. Nasihat secara langsung. Ulama nasihat secara langsung. Okey. Nanti saya nak tengok kita ada 2 orang saja yang terpilih di sini. Saya bagi kepada saudara kita yang pakcik kita yang diri ni. Bukan orang tua, orang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan soalan yang berulang tau. Tidak. InsyaAllah. Pasti tidak. Okay. Asalkan ada je. Saya Nik Yusof daripada Iman Selangor. Okay. Soalan saya ialah saya nak sebut begini dulu. Almarhum Bapa Muhammad Nasir pernah mengatakan bahawa kita harus berpolitik di jalur dakwah dan kita harus berdakwah di jalur politik. Maka asasnya dakwah, bukan politik. Jadi kalau di sini maknanya istilah politik, dakwah, partai. Maka yang menjadi barangkali banyak polemik sekarang ini ialah kerana tidak diasaskan kepada dakwah. Maka sepatutnya dengan pandangan daripada ahli panel, sepatutnya dakwah yang menjadi asas kepada sama ada politik ataupun dakwah. Terima kasih. Tanya siapa tu? Terpulang. Kalau tanya tiga-tiga saya jemput jadi moderator. Okey, tak apa.
Saya tadi siapa saudara kita yang nampak macam menyambut kemerdekaan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq Muhammad Sufyan, berasal dari Kelang. Saya cerita sikit latar belakang saya lah. Bapa saya seorang agama Islam lah, yang mana dulu dia beragama Kristian. Okey. Dan Alhamdulillah dia telah pun mengislamkan seramai lebih kurang dah 20 orang setakat. Okey, masuk pada soalan. Jadi saya ingin memberi pandangan dan juga mungkin cadangan lah. Sebab bagi saya, pandangan dan cadangan kita kemudian. Nanti saya akan bagi sesi kemudian. Saya nak ambil soalan. Okey, kalau saudara yang di belakang. Yang berdiri, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua speakers. Saya ada satu soalan kepada yang berhormat Dato'. Saudara daripada Island, perkenal nama tu? Nama saya Muhammad Alwi Muhammad Helmi. Saya daripada Manchester, bukan Island. Manchester. Soalan saya ialah bagaimana keberadaan ulama dalam parti politik membantu dakwah berbanding dengan ulama-ulama yang berada sebagai parti bebas, maksudnya yang tidak terikat pada mana-mana parti politik. So apakah kelebihan ulama yang berada dalam parti politik dalam medium dalam dakwah berbanding dengan ulama-ulama bebas? Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya ingat dah cukup kot, dah masa dah cukup. Dan saya rasa kita pergi, saya ingat gulung terus lah. Pasal masa kita tak, Tan Sri pun ada urusan yang lain pada pukul 1 ni. Kemudian tentang soalan pada Tan Sri ni banyak. Tapi saya pergi kepada Ustaz, pada Tuan Rahim dulu sebab kita patah balik. Jadi macam mana ulama ni, patut duduk dalam PAS ke, patut duduk luar PAS ke, patut duduk dalam UMNO ke? Kira apa soalan yang tadi daripada Manchester? Dua soalan yang bertanya, saya kira yang paling jauh lagi ni datang soalan. Yang penting pada ulama itu ialah ketegasan, bukan kekerasan. Ketegasan ulama itu di mana dia berada tak apa, tapi yang penting dia mesti tegas dengan prinsip-prinsip Islam dan mesti berani menyatakan kebenaran, sebab itulah harapan rakyat kepada ulama. Soalnya kalau sekiranya ulama, saya pendapat kalau ulama dalam politik dia tak ada halangan, dia boleh hentam di belakang. Dan apa disebut tadi, dia boleh masuk dewan, masuk parlimen, dia bercakap dengan pembuat dasar, berdepan dengan pembuat dasar sendiri, bukan bercakap jauh. Saya petik kata-kata Menteri Besar Kelantan. 40 tahun saya duduk ceramah, duduk mengajar, duduk ajak rakyat jangan judi haram. Tapi orang judi juga. Tapi bila kita dapat kuasa pemerintahan, dengan sepucuk surat kita boleh tutup premi perjudian. Makna yang penting ialah ulama tadi, ya, bila dia ulama dan dia boleh praktik apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dia bukan bercakap, tapi dia boleh buat, dia boleh buktikan apa yang Allah perintah. Dan itulah sebaik-baiknya. Sebab itu saya fikir, kalau ulama yang tak betul, pandangan saya lah, kalau dalam UMNO memang tak betul lah. Sebab pada pandangan saya, bukan soal apa, ya, balik pada asal pengiktirafan, ya, pengiktirafan. Kalau pandangan ulama didengari, dipimpin dan sebagainya, saya fikir itu satu perkara yang besar. Dan ialah mungkin beri cadang supaya kita beri. Saya tengok dalam konteks ulama bila duduk dalam parti politik ialah untuk kekuasaan, untuk mendapat kuasa penentu kepada sistem dalam negara. Sistem itu mesti diolah, disusun oleh mereka yang betul, yang baik, yang tepat. Bayangkan kalau sekiranya kepimpinan diurus oleh orang yang tidak bermoral. Disebut hadis, iza wusilal amru ila ghairi man ahlihi fantazir besar. Bila sesuatu jawatan diberi kepada orang yang tidak layak, tunggulah kehancuran. Dan sekarang kita tengok kehancuran moral, kehancuran akidah, kehancuran semua. Dan ini menggambarkan yang kita lantik selama ini tak betul. Kalau kita berjalan di atas landasan betul, hasilnya mesti baik. Kalau kita berjalan, tiba-tiba tengok hasil yang tak baik, kita beritahu nak pergi Kelang, tapi kita sempang ke kanan, tiba-tiba sampai di Kuala Lumpur, sampai. Ini tak betul jalan. Ya. Jalan itu mesti betul. Lantaran itu, prinsip-prinsip ini saya fikir kita harus duduk, dan ketegasan ulama itu penting. Sebab simfani minan nas, iza salah nas.
dua golongan. Kalau baik, dua ni baik, al-ulama wal umara. Sebab itu bila ulama berani menegur, dan bila pemimpin sedia mendengar nasihat ulama, dan ulama sedia tegah dengan prinsip, dia akan jadi kebaikan. Saya satu hari Harun al-Rashid, dia rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pergi ke rumah Fudail bin Iyad untuk dapat nasihat daripada Fudail. Lalu dia panggil seorang menteri pengiring. Begini dia beliau. Fudail bin Iyad, dia nampak kedatangan khalifah pada waktu malam. Dia padam semua lampu dalam rumah dia, dan dia buka pintu luas. Ketika mana Harun al-Rashid sampai, lalu dalam kegelapan mereka bersalam. Ketika mana Fudail bin Iyad bersalam dengan tangan Harun al-Rashid, dia rasa lembut tangan khalifah. Apa dia kata? Alangkah baiknya kalau tangan yang lembut ini tidak dihumban ke neraka oleh Allah. Mendengarkan kata-kata Harun Fudail, Harun al-Rashid tu menangis. Bila menangis, menteri pengiring kata apa dia? Hei Harun, hei Fudail, sepatutnya kamu gembirakan khalifah, bukan menyebabkan khalifah bersedih. Lalu mendengarkan kata-kata itu, Fudail bin Iyad tanya Harun al-Rashid, wahai Harun al-Rashid, siapa dia ni? Lalu kata Rashid, dia menteri pengiringku. Apa kata Fudail? Wahai Harun, menteri macam ni dia boleh menyenangkan hati kamu dunia, tapi dia tak boleh menolong kamu nanti di akhirat. Lalu Fudail mempersilakan Harun masuk rumah dia. Masuk rumah gelap. Lalu Harun al-Rashid tanya, kenapa rumah kamu gelap? Apakah kamu tak ada duit nak beli pelita? Lalu kata Fudail, sengaja aku padamkan lampu kerana aku tengok kamu duduk dalam cerah siang dan malam. Aku bimbang kalau kamu lupa waktu gelap kamu nanti dalam kubur. Betul sekalian, saya nak ambil ini dalam konteks umum nasihat untuk kita Ramadan, tidak ambil kebaikan, bahawa yang penting alangkah baiknya kalau pemimpin mendengar nasihat para ulama dalam mentadbir mengurus negara, dan alangkah baiknya kalau ulama bertegah dengan prinsip tersebut. Ya Allah. Terima kasih. Tan Sri, mungkin sikit respon Mufti nak jadi PAH ke, nak jadi UMNO ke, sikit. Dan simpul sikit lah. Simpul sikit. Saya tidak masuk mana-mana parti, kerana saya lihat parti ini hanya menimbulkan perpecahan. Itu yang pada saya. Kalau saya jadi parti PAS, orang kata yang ulama apa Mufti PAS. Kalau saya masuk Mufti UMNO, ambil UMNO, dia kata Mufti UMNO. Saya tak masuk Mufti dua-dua tak mau pakai, tak masuk dua-dua parti. Kadang-kadang dua-dua tak pakai, kadang-kadang dua-dua puji. Itu kadang-kadang, tapi saya tak boleh puji, bukan saya cari pujian, saya cuma menyatakan kebenaran. Itu yang saya buat, ya. Di mana pun saya tegur. Dekat Muhabib pernah juga saya kata simpan dan nas, saya sebut dia dua-duanya baik. Kalau apa nama, kalau tidak ikut ni, saya kata kalau ikut kata jahanam. Saya cakap betul lah. Selalu bila saya cakap dia ingat boleh apa macam tu, dia ingat. Tapi dia tak buat, tu lain masalah. Kita pun banyak ingat tapi tak buat kan. Pasal apa nama tadi, cakap mengenai Melayu, pasal Melayu itu Islam. Jadi saya menyatukan orang Melayu Islam satu dengan orang kafir tak mesti. Kita dalam syariat Islam, yang pertama sekali Melayu mesti disatukan, orang Islam mesti disatukan. Kita boleh berkenalan dengan orang kafir, tapi tidak boleh menyayangi, mengasihi orang kafir. Tan Sri, mungkin dia orang nanti saya nak jawab ni, pasal dia kata saya tak asup, bukan. Tak asup ke orang Islam tak apa, kita tak asup puak ni tak boleh. Ni PAS dengan UMNO tak asup masing-masing, itu haram hukumnya. Itu haram hukum. Pasal kita memecah belahkan orang Islam. Pasal itu saya bercakap dengan perpaduan Melayu. Tapi Cina bangkit, dia kata kami para penduduk sini. Saya kata 250,000 tahun dulu orang Melayu sudah ada di sini, Cina tak ada, Hindu tak ada. Malay Archipelago ni sampai ke Afrika, itu Melayu punya kuasa. Jadi jangan kata datang sini. Kemudian kita tengok mana satu negeri dalam dunia yang mau buat baik dengan Islam. Cina, negeri Cina, orang Islam semua makan, tak mau makan tembak. Mana ada? Hindu di India sampai hari ini, duk kita nak kelain orang Islam. Jadi kita dah harap orang kafir ke? Tuhan cuma sebut, dia kata
walan tarda kalau Yahud wala Nasara. Tapi yang pertama kita sebut pasal memang asal. Memang asal. Orang yang musyrikin ni memang asal tu begitu. Jadi apa kita buat? Adalah masalah gereja tadi. Saya kata wajib jihad, tapi tentang sampai apa nama Suruhjaya pas dia apa Hasan Ali pun kedudukan dia tak tahu dalam undang-undang salah yang propaganda dalam Islam. Dia serang elok. Kalau pakai orang Melayu tak apa. Tapi sekarang ni saya bangkitkan kepada Ketua Hakim Negara, kepada Pimpinan Negara. Saya kata dalam penyelenggaraan kita, Islam adalah agama negara. Tapi bila Islam, agama lain boleh diamalkan. Apabila ada konflik antara Islam dengan agama lain, Islam must prevail. Tapi pasal apa yang lain prevail? Cuma diam. Pasal apa diam? Ketua Hakim Negara kata kita tersilap pilih hakim. Saya kata mana boleh tersilap? Dia pura-pura menyokong. Jangan tertipu. Hari ini pun apa jadi? Dengan kejadian ini, satu seminar ada 2 dengan 3 bulan September. Mengatakan agama Kristian adalah agama yang agung di Malaysia. Ekonomi juga adalah dipegang oleh orang Kristian, semua Kristian. 2 dan 3 bulan akan dibuat di Kuala Lumpur. Dia tak pernah nak menyokong kita, tak pernah kita menyokong. Satu pun tak pernah menyokong. Tapi kita sama kita belajar sama kita. Tak tunjuk apa nama ni, minta maaf lah. Kita kata apa bersih ya. Saya dapat SMS yang dalam bahasa Cina terjemahkan. Dia kata semua ahli DAP jangan pergi, biar Melayu sama Melayu gaduh. Betul ke ni? Itu saya tak tahu. Tapi itu yang dapat saya. Tapi betul, pasal apa dia di Perak dia perasaan satu Cina pun tak datang, satu Hindu pun tak datang. Saya tanya kepada Hindu ke Cina. Tenang. Ya. Saya tanya kepada Hindu ke Cina, pasal apa dia tak datang? Pasal datang. Dia kata kita banyak kerja lah, Melayu tak ada kerja, biar kita buat. Betul. Jadi inilah. Tak apalah, orang nak sayang Cina sayang, tapi saya sayang Melayu masa Islam. Kerana perpecahan Melayu akan hancur Malaysia. Tan Sri, mungkin sikit penjelasan. Tadi Tan Sri banyak guna tadi soalan perkataan Melayu. Melayu tu bagi Tan Sri mewakili bangsa ataupun agama? Di sini di Malaysia ni mewakili bangsa. Pasal lembaga kita Melayu tu Muslim, Islam. Oh, Melayu tu mewakili agama lah. India ada Muslim? Saya tak kira India, tapi saya kira Melayu, tanah Melayu ni. Ada India tanah Melayu. Tak apa nanti kita tak apa. Okey, tak apa, terima kasih. Terima kasih. Saya cuma nak dapatkan penjelasan Tan Sri daripada soalan tadi. Okey. Terima kasih banyak Tan Sri. Ustaz Fathul Bari. Sampai bila kita nak sekarang kita tahu kita pun macam-macam Malaysia ni, macam ada orang sembelih anak, ada orang bunuh diri, tolak anak, macam-macam masalah berlaku. Jadi berdasarkan soalan tadi, sejauh mana sampai bila kita nak sabar? Ini yang terakhir. Terakhir sikit dan terus gulung. Okey. Gulung terus sikit. Gulung dulu. Kalau gulung tak boleh buka lah. Saya nak berbalik kepada apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri sebentar tadi, dan saya harap kita semua lebih berakhlak di siang Ramadan secara khususnya. Dan apa yang disebut tentang kaitan Melayu, bangsa India sama ada Muslim ataupun tidak, mungkin kita perlu melihat dari sudut majoriti. Kita perlu melihat dari sudut perpaduan yang dimaksudkan, perpaduan di mana telah termaktub sedia ada dalam perlembagaan. Bukan soal ketaksuban sehingga menjatuhkan hak-hak bangsa-bangsa itu sewajarnya kita tolak, dan semestinya ditolak oleh mana-mana pihak. Sekarang ini kita bercakap tentang majoriti, perpaduan yang sepatutnya kita yang majoriti Melayu itu majoritinya beragama Islam yang terlebih dahulu bersatu. Di samping kita juga sewajarnya bersatu atas nama Islam. Kita dahulukan dengan Melayu kerana Melayu itu dalam perlembagaan dia dinyatakan sebagai Melayu itu Islam. Sebagaimana juga disebut tentang negara kebajikan. Negara kebajikan dengan negara Islam disebut, diperjelaskan tadi. Saya rasa saya Pak Kamal jelaskan oleh Datuk sebentar tadi
tujuan penggunaan negara kebajikan itu adalah untuk menggambarkan penerimaan agar PAS itu lebih diterima umum, diterima dalam penikmati yang pelbagai, muslim ataupun non-muslim. Itu tujuan penggunaannya. Jadi tujuan diketengahkan Melayu itu sewajarnya. Bagaimana mana pihak yang berusaha untuk ketengahkan Melayu itu sewajarnya diketengahkan atas dasar Islam. Majoriti Melayu itu adalah beragama Islam. Ini sewajarnya yang perlu kita pahami semua. Bukan soal ta'assub. Bila ta'assub kepada mana-mana bangsa sehingga menjatuhkan hak-hak manusia lain, bangsa lain, maka ini sewajarnya ditolak 100%. Tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik kepada soalan tentang sampai bila. Saya suka bagi hadis Nabi SAW, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya aku sangat hebat urusan orang Islam ini, sangat ajaib urusan orang Islam ini. Idza asabat sarra syakar. Apabila dia menerima berita-berita ataupun khabar kegembiraan, dia akan bersyukur. Wa idza asabat darra sabar. Fakana khairan lahu. Adapun apabila dia dikenakan benda-benda yang memudaratkan dia bersabar, maka itu adalah yang terbaik untuknya. Soal sampai bila? Saya rasakan kita sekarang ini memikirkan soal sampai bila. Apa sumbangan kita secara individu? Dan bagi pihak yang memegang institusi tertentu, mereka juga perlu memikirkan sumbangan mereka. Bagi pihak yang memerintah, mereka perlu memikirkan sumbangan mereka. Bagi rakyat perlu memikirkan sumbangan mereka. Ini pesanan Nabi SAW. Kamu sebagai rakyat, kata Nabi SAW, bila berhadapan dengan sesuatu pemerintah yang zalim, pemerintah yang kejam dan sebagainya, kamu hendaklah menunaikan hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Dan kamu memohon hak-hak kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan doa yang mula dipandang remeh oleh sebagian umat Islam pada hari ini. Ini asyik kita nak mendoakan keburukan-keburukan pemerintah bagi mampu pecah dan sebagainya. Tidak, hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kata Al-Imam Fudail bin Iyad yang disebut oleh namanya disebut berulang kali oleh Datuk Tuan Ibrahim tadi ini apabila bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau juga menyebut, "Lau kanat li da'wah mustajabah la da'awtu lis-sultan." Kalau sekiranya bagiku doa yang bermanfaat, yang mustajab, yang Allah terima, nescaya aku akan mendoakan untuk kebaikan pemerintah. Orang bertanya kepada dia, mengapa engkau khususkan doa itu untuk pemerintah? Mengapa tidak engkau khususkan doa itu untuk dirimu? Kata beliau, kalau aku khususkan doa tersebut untuk diriku, hanya kebaikan itu dirasai oleh orang yang berada di sekitarku. Tetapi kalau sekiranya aku berikan doa tersebut kepada pemerintah, nescaya kebaikan itu dapat dirasai oleh semua manusia. Berdoa untuk kebaikan pemerintah kita agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang ada lagi, kelebihan ulama dalam parti politik. Saya nak sedikit tadi. Saya rasakan tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya dari dulu bahkan disusun kitab khusus betapa ulama-ulama ini mereka lari daripada politik pemerintah. Mereka takut berada di bawah politik pemerintah. Cuma apabila kita bercakap dalam realiti kita pada hari ini, saya bukan nak mengatakan ulama dalam PAS tak bagus, ulama dalam UMNO tak bagus ataupun kedua-duanya bagus dan sebagainya. Kita lebih fokus kepada pendirian dan pentarifan ulama itu sendiri. Soal penerimaan, orang nak terima, orang yang dinasihati itu nak terima ataupun tidak, pengiktirafan diberikan olehnya ataupun tidak, itu soal kedua. Yang pertama sekali, para ulama menjalani apa tidak tanggungjawab mereka. Sewajarnya kita perlu menjalani tanggungjawab kita. Bahkan apabila dibangkitkan oleh puan sebentar tadi, saya tertarik, bagaimana pula rakyat? Adakah rakyat tidak berhak untuk menasihati? Semua manusia berhak untuk menasihati. Semua manusia berhak untuk menasihati. Kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Kata Nabi, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk pemerintah Islam, dan juga untuk manusia umum. Kita berhak untuk menasihati. Cuma kita perlu mematuhi dawabit ataupun prinsip-prinsip etika dalam kita menasihati. Okey, boleh gulung Mas? Gulung boleh. Cukup gulung dah. Jadi gulung biar ni. Betul dan pas. Maka kita ada tiga pihak pada hari ini. Realiti kita ada pemerintah umara, kita ada ulama, kita ada rakyat. Maka ketiga-tiga pihak ini hendaklah memainkan peranan untuk kita katakan melaksanakan tanggungjawab masing-masing yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan peranan yang pertama sekali sebagai penutup, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah berusaha untuk menyatupadukan umat Islam di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan sama sekali kamu berbicara. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel dan kita dapat simpulkan peranan ulama dalam masyarakat Muslim di Malaysia ini begitu kuat dan terus ada signifikan yang tersendiri, dan kesemua ulama sama ada yang duduk dari medan politik ataupun memperkatakan tentang politik dinilai oleh rakyat. Ulama adalah tempat rujukan rakyat, tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh nafikan rakyat juga berhak untuk memberikan pandangan balas ataupun mengkritik atau memberikan pandangan yang berbeza kepada ulama ataupun pemerintah. Selagi mana kita adalah warga bagi masyarakat Muslim ini dalam apa-apa kedudukan pun, maka kita berperanan untuk menjalankan tanggungjawab kita. Tiga-tiga tokoh yang ada di hadapan ini telah meluahkan pandangan-pandangan mereka, dan kita dapat lihat daripada apa yang mereka luahkan itu, mereka telah pun memainkan peranan mereka masing-masing sepanjang karier mereka, sama ada yang telah lama ataupun yang baru, dan daripada UMNO ataupun daripada PAS ataupun daripada Tan Sri sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita pada bulan Ramadan ini dan berikan kekuatan kepada kita untuk mengambil manfaat pada perbincangan ini. Setiap kita, tak payah kita simpulkan, tidak ada yang menang ataupun yang kalah di sini. Semua orang cerdik, ada akal, dia balik simpullah sendiri di rumah dia ataupun di sini. Dia sendiri dapat faham, sendiri dengar, sendiri faham. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.